bersambung kita dan beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, karangan pengguru dan tusri Haji Abdul Ghani bin Haji Awan. Bab yang kedua, percaya kepada Allah menjadi fitrah manusia. Kita naik ke surah 14. Tahu? Kita tadi Rumi. Betul. 22. Ada Rumi itu muka surah 22. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darin ya rabbal alamin. Kata pengarang hafizahullah, percaya kepada Allah menjadi fitrah manusia. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Surah Al-A'raf ayat 172. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhan? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Allah SWT. Pada ayat ini Allah nyatakan pada kita bahawa Allah SWT himpunkan semua sekali zuriat Nabi Adam dalam sulbi. Mani kita orang ini dalam sulbi yang Allah SWT sebut, yakhruju min bainis sulbi wat taraqib. Benih ni dia keluar daripada tulang sulbi lelaki. Tulang sulbi dulu lah, celana kita dah. Dari sini sebut ad-buzah. Tulang-tulang kita belakang. Mani perempuannya bayan taraqib, antara dua buah dada dia. Itulah ni. Mani kita semua, benih kita ni daripada zaman Nabi Adam, daripada mula kali kejadian anak Nabi Adam tu, sampailah ke manusia yang terakhir nanti, benih dia kata ulama besar biji sawi. Halus, terlalu halusnya. Sebab tu orang teropong benih di permukaan rahim tu, dia menggunakan sejenis mikroskop yang di-enlarge sebanyak 70 kali ganda. Baru boleh nampak tu. Kita semua duduk dalam sulbi Nabi Adam. Dah masuk syurga. Kita semua masuk syurga. Awak duduk dalam tulang sulbi itu. Anak-anak kecil tu, dia tanya Umi dia, adik pernah naik tak kabel kau kat Langkawi? Umi dia kata naik tak? Adik tak ingat apa? Adik tak ingat adik bulan Umi. Kita ni masuk syurga dah waktu duduk dalam tulang sulbi Nabi Adam. Sebab itulah bila Allah nak usir Nabi Adam, Allah sebut dalam Quran, qul nahbitu minha jami'an. Keluarlah kamu semua. Orang mengaji Arab, dia ada tasrif dah, ihbitu. Kalau seorang ihbitu, kalau dua orang ihbitu, kalau ramai ihbitu. Allah SWT sebut pada Nabi Adam dan Hawa dua kan, tapi digunakan ihbitu. Sepatutnya ihbitu, keluarlah kamu berdua daripada syurga. Allah boleh ihbitu. Jadi ulama sebut maksudnya, kenapa ihbitu jangan? Menandakan Nabi Adam dan Hawa beserta dengan keturunan-keturunannya yang duduk dalam tulang sulbi itu dikeluarkan daripada syurga. Baik, ketika kita duduk dalam sulbi Nabi Adam dia, Allah SWT sudah mengajar tauhid, mengajar keesaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah tanya kita di alam, waktu duduk di alam roh lagi, duduk di alam roh lagi, ditanya alastu bi rabbikum, hei manusia, bukankah aku ni Tuhan kamu? Semua manusia ni mengakui bahawa qalu bala syahidna, betul, bahkan betul, kami menjadi saksi bahawa kamulah Tuhan. Inilah dinamakan sebagai
Dilalatul fitrah, tanda bahawa fitrah manusia ini beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Semua beriman. Habis di dunia ni kenapa hanya kafir? Jadi kafir ramai ni. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua anak-anak itu dilahirkan dalam fitrah. Fitrah suci, bersih, beriman pada Allah SWT, maka kedua ibu bapanya lah yang mendidik dia jadi Yahudi, yang didik dia jadi Nasara Kristian, yang didik dia jadi Majusi. Dalam konteks kata yang didik dia jadi Hindu. Mak dia Hindu, anak dia jadi Hindu. Mak dia Buddha, anak dia jadi Buddha dan sebagainya. Asalnya dia ni adalah fitrah beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala ini, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi. Falamma لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Surah Al-An'am ayat 75 dan 79. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan demikianlah kami perlihatkan, yakni Allah perlihatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan pandangan mata dan juga pandangan ilmu tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi, dan kami memperlihatkannya agar dia termasuk di kalangan orang-orang yang yakin. Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku, inilah Tuhanku. Jadi ulama sebut kata ni tuan, qala ni bila disebut dalam itu, qala tu ini ialah kata-kata ilmu. Kata-kata ilmu bukanlah Nabi Ibrahim kata betul. Kalau kata Nabi sebenarnya Nabi Ibrahim ni waktu tu tak kenal Tuhan lagi dah. Nabi Ibrahim kenal Tuhan dah. Semua Nabi ni memang dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa dia kata ini Tuhan, ini ialah kata-kata elok Nabi Ibrahim untuk istilah kita kata nak psikologi, psiko kepada umat dia. Nak kempen, cara dia nak kempen ataupun cara nak sedarkan umat dia lah. Dia turun di medan dakwah ni, duduk bersama. Bila dia tengok masyarakat yang bersembah ikut dia ni, maka dia pun duduk sekali. Dia kata, ini mungkinkah, kalau bahasa kita tanya, mungkinkah ini Tuhanku? Bila dia tengok bulan ni, mungkinkah ini Tuhanku? Lalu, tetapi tak kala bintang itu tenggelam berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Tuhan apa? Kejap timbul, kejap ada ni. Kejap timbul, kejap hilang ni. Sopan cik semua. Maksudnya ini kaedah Nabi Ibrahim nak sedarkan umat dia yang terpedaya dengan Tuhan Rasul. Tuhan apa? Hilang. Kaedah. Kemudian tak kala ia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tuhan ni kot Tuhanku ni. Kok dah bintang tadi bukan. Ini kot Tuhan. Tetapi setelah bulan terbenam dari dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk padaku
pastilah aku termasuk di kalangan orang-orang yang sesat. Apa dia mengaku ya Tuhan? Kalaulah kamu tak pimpin, tak bagi daya, nescaya kami akan tergolong di kalangan orang yang sesat. Lepas tu ada ayat Quran, bila di akhirat nanti tuan-tuan, ayat Quran dalam surah Al-Baqarah menyatakan ucapan ahli syurga. Wa qalu laula hadana Allah, alhamdulillahilladzi hadana li hadha, alhamdulillahilladzi hadana li hadha, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ahli syurga bila masuk syurga ni, dia ucap alhamdulillah Tuhan, terima kasih kerana telah memberi hidayah pada kami. Kalaulah kamu tak bagi hidayah kat kami semasa di dunia dulu, tak bagi hidayah, Allah, nescayalah kami ni manusia yang jadi kafir, sembah lembu dan sebagainya. Dan sudah tentulah kami hari ini tak boleh merasa dengan syurga. Tapi alhamdulillah Tuhan, kamu bagi hidayah kat kami dulu di dunia, hari ini kami pun sudah boleh duduk dalam syurga. Kita orang syurga ni semua akan kata begitu. Berarti hidayah tuan-tuan adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ini boleh duk kempen orang saja, duk menyeru, duk dakwah tu kempen lah, kempen orang supaya menerima Islam. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya siang dan malam berkempen supaya orang masuk Islam. Bok saudara dia Abu Lahab, Abu Jahal, bok saudara yang paling disayangi Abu Talib pun Nabi kempen. Hatta Abu Talib dah mati pun Nabi kempen. Dia kecil, qul la ilaha illallah, katalah la ilaha illallah, nanti saya akan jadi saksi di akhirat depan Tuhan. Pakcik sebelum mati mengucap 2 kalimah syahadat. Tapi Abu Talib tak mau. Abu Talib tak mau, dia tak mengucap, akhirnya dia mati. Bila dia mati, Nabi doa, ya Allah, jadikanlah pok saudara aku ni di kalangan orang yang mendapat hidayah. Lalu ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Itu Muhammad, sesungguhnya kamu tak boleh bagi hidayah kepada orang yang kau kasih. Walaupun Nabi tak boleh bagi hidayah, tapi walakin Allah yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Tapi Allah lah yang boleh bagi hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Allah tak bagi hidayah semua. Allah bagi kepada man yasha, pada siapa yang Allah kehendaki saja. Ila siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Lepas tu Nabi Ibrahim sebut ni, ya Tuhan, kalau kamu tak bagi hidayah, nescaya aku akan tergolong di kalangan orang yang sesat. Kemudian tak kala dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, mungkin ini Tuhanku, ini lebih besar. Maka tak kala matahari itu telah terbenam, dia berkata, hei kaumku, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan cenderung kepada agama yang sebenar, dan aku bukanlah termasuk di kalangan orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ujungnya barulah Nabi berkata, tuan-tuan sekalian, saya berlepas dirilah daripada apa yang tuan-tuan sembah tu, sembah patung, sembah matahari itu saya tak mau. Nanti di akhirat tuan-tuan jangan berdakwah, Tuhan kami sembah mentah ini kerana mereka. Aku berlepas diri. Sesungguhnya aku ni beriman kepada agama yang cenderung kepada benar, dan aku bukanlah di kalangan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kaedah ya. Kaedah Nabi Ibrahim dakwah. Samalah nanti kalau kita baca Quran, kita tengok bila mana Nabi Ibrahim pukul berhala, dia ketuk habis berhala kan. Bila mana Namrud bersama dengan orang-orang dia pergi buat pesta, waktu itulah Nabi ketuk habis berhala. Bila puak-puak dia balik tengok berhala pecah habis, mereka tanya, siapa ni pecah habis berhala kita ni? Lalu orang kata, ni tak ada orang lain ni, Masih Ibrahim ni. Pasal dia balas, Masih Ibrahim ni sebab dia memang kutuk Tuhan kita. Ni dia yang kata. Lalu Nabi Ibrahim dipanggil. Lalu Fir'aun Namrud bertanya kepada dia, a'anta fa'alta bi'alihatina hadha, hei Ibrahim, kamukah yang telah memecahkan berhala-berhala kami, Tuhan-Tuhan kami ni? Lalu Nabi kata, Tuhan-Tuanku, pasal Tuhan-Tuanku tanya kat batin, tanyalah berhala yang besar tu, kerana kapok kamu di tangan dia. Masih
Lalu Nabi kata, Ibrahim hanya yang main-main. Nah, bukan tak tahu berhala ni mana boleh cakap. Kami nak tanya dia pula. Lalu Nabi kata, tuan ku tahu kata berhala ni tadi cakap yang tuan ku pergi sembah bawah. Rakyat apa sedar. Betul. Rupanya kita hari ini semua benda tak lakukan. Bijaknya. Sebab itulah Nabi-Nabi ni adalah manusia yang sangat bijak. Fatanah, bersifat dengan fatanah. Bijak dalam menyampaikan awak. Melibatkan musuh ni tuan-tuan, kelu juga. Tak boleh nak rujak dah. Tapi mana musuh tuan-tuan, walaupun kalau hujah beriman tak? Tak beriman juga. Nabi Ibrahim akan ditangkap lalu dibakar. Itulah mana-mana zaman kafir tuan-tuan, dia tidak akan mengaku. Walaupun kalah hujah, dia pun mula hujah. Tapi bila kalah hujah, maka dia akan gunakan kekerasan. Fir'aun berhujah dengan Nabi Musa, kalah, akhirnya hambat Nabi Musa. Nampu juga kalah hujah, akhirnya. Itulah Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW berhujah dengan Abu Lahab, kalah lah kau tu. Tapi akhirnya mereka lawan. Sampai kiamat akan takkan meneguhkan. Maka orang Islam kata bila dakwah, bila orang lawan, kalau lawan tuan, sampai dia mati, apalah dia mati masuk syurga Allah SWT. Orang kafir lawan ni masuk neraka. Baik, kemudian firman Allah Taala lagi, fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim. Surah Ar-Rum ayat 30. Artinya maka hadapkanlah wajahmu kepada din Allah dengan lurus, tetap atas fitrah Allah, dan menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Berarti setelah manusia ni tahu bahawa syirik ni bahaya, maka Allah perintahkan supaya mereka menyembah hanyalah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita namakan sebagai kesimpulan. Bila dah kamu tengok bahawa syirik ni bahaya, inna syirka la zulmun azim. Syirik ni adalah satu kezaliman yang besar, dan tempat syirik ialah neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala secara agama yang lurus. Disebut dengan din. Apa makna din? Din hanifah, din Allah ialah din diterjemahkan sebagai manahis hayat, way of life, cara hidup. Din ini bukan religion. Orang putih terjemah din bukan religion, salah. Religion itu ialah agama yang bersifat ritual. Islam bukan agama yang bersifat ritual semata, tapi dia adalah way of life, cara hidup yang lurus. Tetaplah atas fitrah yang menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah itu. Maksudnya jiwa manusia itu kan semuanya bersih. Semua bersih. Sebab itulah manusia-manusia yang bukan Islam tuan-tuan, jika mereka belajar, hati mereka bersih, maka akhirnya mereka akan terima Islam. Banyaklah pengkaji barat, pengkaji barat termasuklah orang yang buat kajian tentang rahim ni tuan-tuan, tentang alam tu, tentang sejenis apa benih kita ni yang melekat pada rahim tu adalah dinamakan sebagai alam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Tuhan kamu yang mencipta manusia ni daripada alam. Setengah orang terjemah alam tu dengan makna mani. Tapi ulama kata alam itu bukan mani. Mani ni wa mani yujuna. Mani tetap disebut dengan mani. Alam adalah sejenis benda yang melekat serupa pacat melekat. Ini doktor sebut tuan-tuan. Bila dia teropong, benih kita ni melekat dalam rahim serupa pacat lekat. Lekat apa semua. Sebab itulah orang perempuan yang mengandung, Allah letakkan fi qararin makin, pada satu tempat yang kukuh. Tempat yang kukuh. Sebab tu orang perempuan bila dia mengandung, benih tu melekat. Orang perempuan ni mengandung, dia berjalan, dia masak, dia tak ada tu. Kuat sampai. Dan sekiranya perempuan ni dia diceraikan, maka dia kena wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata. Perempuan yang diceraikan hendaklah dia tahan diri dia, tak boleh kahwin dengan orang lain selama 3 kali suci.
nak buang balik. Sekali tak hilang lagi. Mai kali kedua, lalu lagi. Kali ketiga, barulah rahim tersebut akan berhasil. Kenapa? Kuatnya balik. Maka orang yang buat kajian ni pun kan akhirnya masuk Islam. Subhanallah. Kenapa? Dia hati dia memang ada fitrah. Bila dia kaji sikit, sebab tu kita berdoa supaya kita ni dapat kuasa yang kuat besar Islam ni, maka boleh dipindah sedikit perlembagaan kita supaya kita ada ruang dakwah yang lebih pada orang bukan Islam. Hari ini kita tak boleh dakwah tuan. Maksudnya kalau di sekolah ni yang mudah dakwah ni ada anak-anak kita di sekolah lah. Orang India ni mereka ada mudah kita nak dakwah. Kita ni anak masuk Islam lah. Dia tanya, pernah dengar anak tentang Islam? Mudah bercakap dengan budak-budak ni. Tapi boleh tak kita cakap? Tak boleh. Salah. Dia ada perkara 12 dalam lembaga persekutuan pendidikan kanak-kanak di bawah umur 17 tahun mesti takluk pada keizinan bapa dia. Pendidikan tersebut termasuk hak agama dia. Perkara 12. Jadi bila kita nak ajar dia, jadi salah boleh. Anda contoh dulu bila ada sekolahan, anda ikut dialog dengan budak tu. Anda kata, kamu tengok jam kamu ni. Jam ni boleh jadi RM1. Tak boleh kan? Mesti ada tukang jam. Baju kamu ni boleh jadi RM1. Tak boleh kan? Mesti ada tukang baju. Kalau baju kamu, jam kamu tak boleh jadi RM1, tentulah kamu sendiri tak boleh jadi RM1. Alam yang luar ni pun tak boleh jadi RM1. Mesti ada tukang dah. Dia yang Tuhan. Ayo cikgu, saya tak pernah dengar ni macam apa. Anak-anak dengar apa dah. Jadi dia kata kalau saya ceramah kat kamu, satu kelas kamu akan masuk Islam. Okey cikgu, ceramah. Tak boleh lah kalau saya ceramah nanti saya kena buang ke jauh. Kata kemudian perkara 12. Jadi kita memerlukan puasa yang lebih. Lepas tu semua orang Islam yang minta supaya mendaftar sebagai pemilik. Nak betul pelihara. Pelihara terdekat dengan tuan-tuan. Loceng apa ni ya? Pelihara yang loceng. Kalau kita betul-betul dengan gabungan kita muafakat nasional tuan-tuan, kita kerjasama semua sebut pertandingan tidak ada 30-20, insyaAllah kita akan dapat kuasa yang lebih. Two-third majority kita bolehlah. Kita bukan kita tak mau puasa tu tak, tapi maksudnya nak puasa puasa Nabi. Kenapa Nabi nak ke hijrah Madinah? Nak puasa. Kenapa Nabi nak puasa? Sebab bila ada puasa bebas berdakwah. Kita hari ni walaupun dalam sebuah negara kita pemimpin Islam tapi tak bebas berdakwah. Kita kesianlah, maksudnya orang-orang yang tak Islam kita salah. Kita nak pergi dakwah lebih-lebih, maka jadi kesalahan dari segi undang-undang. Berarti usaha kita untuk dapatkan puasa ni adalah untuk apa? Untuk nak memudahkan kita berdakwah kepada orang bukan Islam. Sebab mereka ni bila dengar Islam, mereka sudah ada fitrah, dengar saja Islam, insya-Allah mereka akan menganut Islam. Orang Cina kaya-kaya tentang masuk Islam, kan? Mereka kaya lagi dah. Apa berbilion-bilion kalau mereka masuk Islam tuan-tuan. Setiap malam akan kambing lagi dah. Kalau mereka tu imam, saya mau bagi kambing di malam. Bapak dapat duit banyak. Lagi duit mereka tu bagi habis tempat lain. Kalau mereka masuk Islam, ini mana ingat lagi hujah Al-Maruf Tukum yang ada. Sebut dia kalau orang kaya, orang Cina ni kaya kalau dia masuk Islam, kita pun di tempat senang. Baik. Kemudian sesungguhnya menjadi fitrah manusia, sama ada di zaman dahulu atau sekarang, mempercayai adanya Tuhan yang Maha Berkuasa. Sama ada manusia yang bertamadun atau yang jakun di rimba mengakui adanya Tuhan, cuma mereka meraba-raba di dalam menentukan Tuhan dengan berbagai fahaman dan upacara ibadat. Adapun orang-orang yang menafikan hakikat itu ialah mereka yang melampaui sifat semula jadinya. Maksudnya semua manusia tu kan dia terima adanya Tuhan. Hatta jakun maksudnya asli ada lautan pun percaya Tuhan. Tapi mereka ni meraba-raba dalam mencari Tuhan. Tengok pokok besar sikit, ini Tuhan. Tengok beruk air, Tuhan. Mengaku dia cari Tuhan, raba-raba. Dan upacara ibadat mereka tu kan macam-macam juga. Anda tengok tu kita nak takbir pun kan. Allah Akbar. Anda lalu lah ke hospital tu sekali tu kita tengok lah lagu tu kan. Tengok dia sebelum masuk di takbir tu kan. Lepak ni, lagu ni hang takbir punya. Kita macam jawab lah kan. Dengar orang tolong ya Allah, benih lah manusia. Bapak ni orang jahat mula
10 kawan je lah. Dulu je hotel. Lagi cara jaga main. Ayah main pula dia kata. Anda suka? Apa lagi main ambil dia dah. Nak kau main tong. Jadi dia letak 5 wadah kursi duduk je. Naga pun ngangok tokak. Kongkeng. Akhirnya naga pun buka. Buah limau tadi terkoyak lah. Punya dia koyak buka dia tak makan tu. Pasal apa? Ini orang dulu buat kita buat. Sebenarnya kebanyakannya semua ikut tok nenek dia. Betul lah yang Nabi sebut. Orang tapi dulu apa tu kan bila wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'una aw law kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Bila diajak pada mereka mai turut Islam. Sabarlah kami turut untuk nenek kami lah. Walaupun untuk nenek mereka ni tak cerdik, walaupun untuk nenek mereka tak ngaji, walaupun untuk nenek mereka tak dapat hidayah, tapi mereka nak turut juga. Memang betul lah. Peluang bagi orang kat Malaysia ni peluang dakwah cukup luas. Semua kita hari ni ada halangan tak boleh disampaikan. Cuma hari ni tu sahabat-sahabat kita yang mu'alaf ni, yang India, yang Cina tu, mereka lah yang ambil peluang jumpa rakan-rakan mereka, jumpa mak ayah mereka. Mereka ni memang all out tuan. Memang all out jumpa sahabat-sahabat Cina ni yang ada takut ni. Dia all out. Sehari kalau tak boleh ajak orang masuk Islam, tidur tak boleh nak. Subhanallah. So kalau kita dulu buat dari sini kita tak buat dari sini ni, kalau sehari tak boleh sponsor orang, ini fail lah ni. Ini aku fail orang dah. Tak boleh sponsor orang. Sahabat kita yang mualaf tentang mereka ni, kalau sehari tak boleh ada orang dalam, mereka anggap ini fail. Kita tak ada. Kita tak ada. Begitulah sahabat-sahabat kita anak pergi luar negara. Sahabat luar negara begitu agresif dalam kempen. Sehingga dia kata bila masuk dalam apa Kentucky ke, masuk McDonald's, lagi main waitress tu, main hantar makanan tu ni. Hello. Kalau di Australia lepas panggil Mike. Kalau pula England ni bro. Hello bro. Kalau di Australia, hello Mike. Have you heard about Islam? Oh, dia kata, ya awak pernah dengar Islam? Kawan tu, dia awak ni Australia. Ini peluang kita tanya. Orang main tak makan. Dia kata Islam. Hebat. Kita pun alhamdulillah sebab kita memang all out. Di luar sana tak apalah kita duduk dalam medan dakwah ni, tapi sahabat-sahabat kita ni memang all out juga untuk berdakwah. Sahabatnya UMS, UMC, Ustaz Mat Cina ni, dia buka pusat tahfiz tuan-tuan. Dia ambil pelajar-pelajar yang ada basic bahasa Cina, dia buat tahfiz Cina. Tahfiz budak Mandarin, tujuannya supaya budak ni boleh Quran dan belajar teknik dakwah untuk tarik orang Cina. Seorang sahabat kita, Dr. Ida Hamlim, dia orang Cina Kelantan, masuk Islam. Dia pergi belajar kat Cina. Tapi belajar apa? Belajar budaya Cina. Bukan belajar agama dah banyak apa ni. Di sana belajar budaya Cina. Maksudnya apa budaya Cina yang kita kena tahu untuk nak tarik mereka pada Islam. Itu sahabat-sahabat kita buat. Baik. Jadi saya mereka ni tuan-tuan cari Tuhan dalam pelbagai upacara ibadat. Adapun ada juga satu golongan manusia yang tak mengaku wujudnya Tuhan, yang kita namakan sebagai ateis. Pokok ateis ni dia anggap sebagai melampaulah ni teruk tu ya. Orang lain percaya bahawa Tuhan ni ada, cuma mereka tersilap cari Tuhan. Ni sampai tak mengaku Tuhan langsung. Boleh Tuhan ni melampaulah orang yang percaya Tuhan. Pernah ditanya Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu tentang Allah. Lalu beliau menyoal orang yang bertanya, pernahkah kamu berlayar di laut? Jawabnya, ya. Beliau bertanya lagi, adakah kamu pernah dipukul ribut yang bergelora? Jawabnya, ya. Beliau bertanya lagi, apakah kamu tidak berharap kepada kelasi dan alat-alat penyelamat? Jawabnya, ya. Seterusnya beliau bertanya lagi, adakah terdapat dalam pemikiran kamu dan perasaan kamu ada sesiapa yang dapat menyelamatkan kamu? Jawabnya, ya. Dan Ja'far As-Sadiq terus menegaskan, itulah dia Allah. Dan jawapan itu berpandukan firman Allah, wa idza massakumud dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Surah Al-Isra ayat 67. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan,
hilanglah siapa yang kamu seru kecuali dia. Berarti kisah zaman maksudnya bila orang tanya dia tentang Allah ni, maka Tuhan ni mana? Saya tak tengok, tak nampak ni. Dia dialog balik tanya, kenapa kamu berlayar di laut? Jawab. Dan bila berlaku keluar, apa yang kamu buat? Kamu bergantung apa? Kamu bergantung duk cari apa? Duk cari usaha nak selamatkan diri lah. Bila kita duduk di laut tu kan, bila berlaku sesuatu sudah tentulah kita cari apa? Carilah jaket kan. Nak bawa anak satu keluarga kami apa motor kita sewa houseboat ni kat atas sini. Balik tuan-tuan, India mati. Bila India mati, ayam masuk lagi. Terus gerak. Lari. Bapak baru. Lain jaket dah tak cukup tuan-tuan. Isteri nak berbabut dengan macam itu. Macam itu puluh tu. Berbabut. Kita nak pergi kat anak-anak kita dulu. Tuan kan. Itu kaedah kita takut. Sama lah bila duduk tengah lautan, takut. Lalai juga bila dah habis lain jaket dah akhirnya. Dapat lagi tak? Lalai kita akan pada puasa lagi. Yang ni Allah lah. Kalau hak orang bukan Islam, hak kafir pun dia mesti dah. Tak boleh lah. Kelas ni tak boleh tolong, lain jaket tak boleh tolong. Yang boleh tolong, mestilah Tuhan saya. Sebagaimana berlaku kisah Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah ni kafir tuan-tuan. Dia lawan Nabi. Kenapa dia lawan Nabi? Karena pak dia. Aku anak Abu Jahal. Mana boleh tukar Muhammad? Dia berlawan juga lah. Nak jaga hati pak dia. Tapi bila Abu Jahal mampu dalam perang Badar tuan-tuan, Ikrimah lawan Nabi bukan kerana nak tunjuk apa, tapi kerana dendam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawan sehingga atau punya samsin Ikrimah tuan-tuan, sehingga waktu Nabi masuk dalam Fitrah Fatu Mekah, orang ni tak boleh lawan, dia habis serangan kau. Akhirnya Nabi pun senaraikan 10 orang yang wajib dibunuh. Wajib dekat dead or alive. 10 orang ni antaranya termasuklah Ikrimah. Ikrimah bila tahu bahawa dia ni tuan-tuan nak dibunuh, maka dia lari ke Yaman dengan naik sebuah kapal. Bila naik sebuah kapal ni tuan-tuan, tiba-tiba tengah laut bergelombang. Masing-masing bertuah sebulan tu ada apa? Ya Allah, ya Allah. Lalu nak dah kata, "Wei tuan-tuan, cukuplah, tak selalu minta lah kat Tuhan lantas hamba. Saya minta doalah pada Tuhan, pada Allah yang Maha Esa." Lalu Ikrimah kata, jika yang menyelamatkan aku ni di lautan ni Tuhan yang Esa, dia juga yang akan aku selamatkan aku di daratan. Lalu dia kata, "Hei Tuhan, jika kamu selamatkan aku, nescaya aku akan jumpa Muhammad lepas ini dan aku sujud di kaki dia." Itu ucapan Ikrimah. Waktu dia duduk tengah lautan, maksudnya dia tak sebut dah latar, tapi dia sebut Allah. Kata Tuhan terpunca dia. Bila dia balik, dia turun tuan-tuan, isteri dia pergi pujuk bang, baliklah. Dan isteri dia pun sebelum tu, bila dia tahu bahawa suami dia ni sudah dalam senarai dibunuh, dia pergi jumpa Nabi Rasulullah, tolong ampunkan suamiku. Maka Nabi pun akhirnya dia bawa Ikrimah jumpa Nabi, dan akhirnya dia masuk Islam. Dan Ikrimah ni tuan-tuan mati syahid. Subhanallah. Pak dia kafir, tapi dia mati syahid. Dia heran nanti bila Abu Jahal masuk neraka, dia masuk dia cari, mana anak aku? Dia ingat anak dia masuk neraka, dia apa anak dia buat bela. Bila dia cari neraka, anak dia tak ada tentang. Banyak Ikrimah dah masuk Islam. Dan sebutnya daripada ayat kita baca tu bahawa manusia ni bila dia terdesak, pasti dia akan menyuruh Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin thayyibah wa farihu biha ja'atha rihun 'asif wa ja'ahumul mawju min kulli makanin wa dhannu annahum uhita bihim da'u Allah mukhlishina lahu din la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Ayat datang. Baik, surah Yunus ayat 22. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga apabila kamu berada dalam bahtera dan berjalanlah bahtera itu membawa orang-orang yang di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira kerananya, tiba-tiba datanglah angin ribut dan gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahawa mereka terkepung bahaya, maka mereka peluk
beli pada zaman Menteri Besar yang lalu. Tapi oleh kerana dia buat lulus untuk beli, tapi oleh kerana tempoh PKP tak boleh beli, maka sekarang zaman ini sekarang barulah kenderaan itu dibeli. Tapi sponsor ini bukanlah kenderaan untuk Esko. Esko kita tentang masih lagi guna Toyota Camry yang dibeli zaman Mukri juga tuan-tuan. Toyota Camry Esko kita guna pergi apa Honda Civic ini dibeli untuk kegunaan ketua jabatan. Jadi kita beli bukan Honda Civic saja, termasuklah beberapa buah Hilux 2.4 untuk kegunaan ketua jabatan, sebab ada ketua jabatan sekarang yang tidak ada kenderaan rasmi. Contohnya veterina kulit. Buah dia tuan-tuan terpaksa guna kenderaan sendiri untuk urusan rasmi. Jadi lepas ni insyaAllah buah veterina kulit akan ada kenderaan Hilux baru untuk dia turun pada yang kehidupan. Jadi orang ni tuan-tuan dia sengaja cara fitnah itu, fitnah wildfire, ni fitnah Honda Civic lah. Dia tak tunjuk kebaikan. Kebaikan yang kita buat contoh sekarang MB kita tu dah benarkan semua peniaga-peniaga jual bebas peniaga. Apa? Covid ni mereka tak boleh nak bagi duit kita, jadi dibenarkan peniaga. Dia kata pada tempat dengan syarat dimurah dulu. Dimurah dulu ke majlis, maka untuk tujuan majlis kawal di mana ada peniaga free peniaga. Macam yang boleh bebas dulu sekarang peniaga tu kebaikan. Sama lah di pusat nanti di wilayah pusat tasir nombor 1 tentang benarkan semua orang Melayu berniaga. Semua orang Melayu berniaga dan diharapkan apa-apa jual awak secara terbuka di wilayah persekutuan. Apa ini dapat tak dapat jadi kita kena sehat insya-Allah. Semoga kita doa tuan-tuan supaya rakyat bagi terus mengekalkan kerajaan yang sekarang bagi kami kuasa Islam dan sekali lagi untuk tuan-tuan insya-Allah kita akan solat